الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام وهدانا إلى طريق السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada meniati Allah. Dan ingatlah, sesiapa melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya menyeru diri saya dan kepada sidang jemaat sekalian untuk sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan segala apa yang diperintahkan dan dijauhi segala apa yang ditegah olehnya. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sidang jemaat sekalian agar menumpukan perhatian terhadap khutbah yang bakal disampaikan. Semoga kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kita kecapi hari ini adalah suatu kenikmatan yang dianugerahkan Allah atas usaha kita untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Namun, apa yang kita kecapi tanpa disusuli dengan sifat takwa dan syukur, ia tidak sepatutnya menjadi kemegahan, kerana semua harta kemewahan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita merasa hebat mempunyai wang berjuta, tanah serta rumah yang besar? Adakah kita merasa hebat apabila dikurniakan pangkat dan jawatan yang tinggi? Adakah kita merasa hebat mempunyai kerjaya yang baik, bergaji tetap? Adakah kita merasa hebat mempunyai anak yang ramai, kenderaan yang mewah, pakaian yang berjenama, kasut kulit menarik, telefon bimbit yang canggih? Semua ini tidak lain hanyalah nikmat sementara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Yang bermaksud, dan kamu amat menyukai harta benda dengan kesukaan yang melampau. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun.
Yang bermaksud, apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan berarti bahawa kami bersegera memberi kebaikan kepada mereka? Tidak. Bahkan mereka tidak sedar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Yang bermaksud, ambillah sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bagi menunaikan kewajipan yang terkandung di dalam ayat ini, alhamdulillah, dengan kempen berterusan, telah ramai orang kaya maupun syarikat korporat di negeri Perak menunaikan zakat mereka kepada Majlis Agama Islam Perak, iaitu mereka mengeluarkan sebahagian kecil daripada harta yang mereka miliki, iaitu sebanyak 2,5% atau 1/40 daripada hartanya, adalah menjadi kewajipan kepada Majlis Agama Islam Perak pula mengagihkan zakat kepada golongan yang berhak mendapatkannya secara adil. Tidak kira golongan kiri atau kanan, putih atau hitam, tua atau muda, asalkan mereka tergolong dalam kumpulan ataupun asnaf orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim." Yang bermaksud, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dipujuk hatinya untuk memerdekakan hamba, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, golongan fakir dan miskin adalah golongan yang diberi perhatian utama oleh Allah, seperti yang disebut dalam ayat tadi. Golongan ini bukan sahaja wujud disebabkan keturunan, malah antaranya kerana faktor tidak bernasib baik, faktor usia yang lanjut dan uzur, jatuh miskin tiba-tiba, faktor penyakit kronik, kemalangan, ditamatkan pekerjaan, dan berbagai sebab lain lagi. Justru itu, Majlis Agama Islam Perak telah memberikan penumpuan terhadap golongan ini. Majlis Agama Islam Perak telah mengaktifkan bantuan zakat kepada golongan fakir miskin ini sejumlah 87 juta ringgit daripada keseluruhan kutipan zakat sebanyak 134 juta ringgit pada tahun 2015. Ini berarti
65% dari jumlah keseluruhan kutipan zakat tahun 2015 telah diagihkan kepada golongan ataupun asnaf fakir dan miskin dengan pelbagai jenis skim bantuan. Setakat Januari hingga Ogos pada tahun ini sahaja, bantuan zakat kepada asnaf fakir miskin diagihkan mengikut skim seperti berikut. Yang pertama, bantuan secara bulanan kepada 8.041 orang ketua isi rumah yang melibatkan perbelanjaan berjumlah 20 juta ringgit. Yang kedua, sejumlah 596 keluarga yang menerima bantuan bina dan baik pulih rumah yang melibatkan perbelanjaan melebihi 12 juta ringgit. Yang ketiga, bantuan rawatan dialisis kepada 728 orang pesakit buah pinggang berjumlah 14 juta ringgit. Ini kerana setiap pesakit menerima rawatan 3 kali seminggu atau 12 kali sebulan. Maka kos rawatan yang dibantu dengan wang zakat bagi setiap pesakit adalah lebih 2.400 setiap bulan bagi setiap orang. Yang keempat, bantuan hari raya kepada 20.472 orang berjumlah 4 juta ringgit. Yang kelima, bantuan perubatan seperti pembedahan, implan dan sebagainya kepada 347 orang berjumlah 630.000 ringgit. Yang keenam, bantuan kecemasan segera kepada 8.624 orang berjumlah 540.000 ringgit. Ketujuh, bantuan sewa rumah kepada 150 orang berjumlah 280.000 ringgit bantuan. Bantuan ini biasanya bagi kes pemohon yang tiada tapak rumah yang sah dari sudut undang-undang. Yang ke-8, juga kepada asnaf fi sabilillah yang terdiri daripada guru, mahasiswa serta pelajar-pelajar sekolah dan pondok. Dan yang ke-9, bagi zakat yang selebihnya adalah untuk asnaf amil, mu'allaf, gharibin dan ibnu sabil. Sidang jemaah yang dimuliakan, namun kutipan zakat di negeri Perak belum mampu menampung keseluruhan keperluan golongan asnaf fakir miskin maupun golongan asnaf yang lain. Masih terdapat segelintir orang yang kaya dan orang yang layak yang berhak mengeluarkan zakat maupun syarikat korporat yang tidak menunaikan kewajipan zakat atau sebahagian lagi memilih memberi terus kepada asnaf. Sikap ini menyukarkan agihan untuk lebih tersusun dan efisien. Semestinya apabila kita menyerahkan zakat kepada Majlis Agama Islam Perak, maka semua harta zakat dapat dikumpulkan dan diagihkan kepada asnaf zakat yang benar-benar layak. Menyerahkan zakat kepada Majlis Agama Islam Perak adalah jalan terbaik kerana Majlis Agama Islam Perak mempunyai kaedah pengagihan zakat yang lebih teratur. Masalah penipuan penerima berulang dapat diatasi. Setiap keputusannya sentiasa dipantau oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak dan Jawatan Kuasa Audit dan Keuangan. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak juga adalah badan yang dipertanggungjawabkan dalam memastikan penyaluran wang zakat benar-benar menepati syariat yang telah ditetapkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, secara realitinya tidak mungkin tuan-tuan yang wajib membayar zakat dapat memenuhi keperluan sebenar penerima zakat. Ini kerana jumlah mereka ribuan
dan berada pula di merata ceruk dalam negeri Perak ini. Di antara mereka ada yang sangat dhaif, tinggal di rumah yang hampir roboh. Kos membina rumah mencecah puluhan ribu ringgit. Rawatan dialisis menelan belanja ribuan ringgit setiap bulan. Oleh itu, pastikan bayaran zakat dibuat terus kepada Majlis Agama Islam Perak, sama ada melalui kaunter kutipan di pejabat Majlis Agama Islam Perak, pejabat-pejabat Baitul Mal daerah, melalui amil-amil bertauliah yang dilantik, sama ada di karya-karya maupun di masjid-masjid, melalui perunding zakat, melalui ejen-ejen memungut zakat seperti pejabat pos, MyEG, Jompay dan bank-bank terpilih. Semua maklumat yang berkaitan pungutan dan agihan ini tertera di portal Majlis Agama Islam Perak yang boleh dilayari setiap masa. Akhirnya, mimbar menyeru seluruh umat Islam yang cukup syarat untuk berzakat, khususnya di negeri Perak ini, sama ada dari jenis emas, perak, perniagaan, saham, KWSP, wang simpanan, ternakan dan pertanian, agar bersegera menunaikan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya zakat yang ditunaikan itu menyelesaikan tanggungjawab atas, dapat meringankan beban golongan, dapat menunaikan atas perintah Allah, seterusnya meringankan beban golongan asnaf dan menjadi syafaat selepas mati. Mari sama-sama kita renung firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yang bermaksud, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur